أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihah. Insyaallah pada malam ini kita sambung pelajaran hadis kita muka surat 186 dalam bab asal kedua, membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Muka surat 186 tu di antara hadis-hadis pula an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yusyrik billahi syai'a dakhala an-nar atau kama qala, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mati dalam keadaan yang dia melakukan sebarang syirik, sebarang syirik terhadap Allah, masuklah dia ke dalam neraka. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerang kepada kita akibat buruk yang akan menimpa orang yang melakukan syirik. Kita minta jawabkan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang kita mula-mula membuka salat kita tu, kita minta jauh daripada syirik. Akibat buruk yang amat menimpa orang melakukan syirik ini, syirik ialah mempersekutukan suatu dengan Allah pada sifat uluhiyahnya dan juga sifat rububiyahnya. Sifat uluhiyah Allah Azza wa Jal ialah sifatnya berhak disembah. Jelas sembah tokong, sembah matahari, sembah bulan. Bila upacara menyembah itu, itulah disebutkan uluhiyah. Kita sembah Allah, la ilaha illallah. Uluhiyah kita ialah Allah, Allah yang satu.
Sifat uluhiyah, sifat uluhiyah Allah Azza wa Jal ialah sifat berhak disembah. Siapa? Allah. Kita Allah tak lain dah. Tak lain tak bukan, ialah Allah satu. Dicintai, dipatuhi perintahnya, ditumpui, dipohonkan untuk mendapat segala kebaikan dan menolak sebarang malapetaka dan perkara-perkara yang tidak diingini. Itulah pegangan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Kita nak minta, ialah minta kepada Allah. Yang kita kasih, cinta, ialah Allah. Yang kita patuh perintah, ialah Allah. Semuanya itu adalah kita ni berfungsi kepada Allah yang Maha Kuasa. Menolak sebarang malapetaka, perkara-perkara yang tidak diingini juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Yang kita doa lepas sembahyang dalam Allah yang membalik-balik hati kita pagi, petang, malam, siang ni. Yusabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kecil kita, hati kecilku ini ialah Allah saja, tak ada yang lain. Itulah Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Itu maknanya uluhiyah kita. Tulus, ikhlas dengan Allah, yang Allah satu itu, Ahad. Sebab Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun besarnya nilai ialah Allahu Ahad. Kul, kata ulemu ya Muhammad, Allah, kul huwallahu ahad. Allahu ahad, satu. Sebab kalau kita balik baca sejarah, masa Nabi dulu pun banyak berhala-berhala di Mekah. Al-Lata wal-Uzza, 2, 3, 4 berhala besar-besar tu keliling Kaabah. Kaabah dah ada dah. Tapi manusia yang Allah jadi, dia nak nampak benda tu Tuhan dia. Allah tidak itu. Sehingga Allah hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mengenali Allah satu. Allahu Ahad. Allah satu. Allahu Ahad. Yang patung-patung besar-besar tu dulu tak ada. Tapi Allah la awwala lahu wa la akhirih. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang berhala-berhala itu ada 1, 2, 3, tapi Allah satu. Satu Allah, laisa kamitslihi syai'. Tak menyerupa satu benda. Benda satu itu. Allah tidak begitu. Wujud ada Allah itu satu. Ahad. Qul huwallahu ahad. Itulah pegangan Nabi dan sahabat-sahabat memperjuangkan tauhid Islam ini ialah Tuhan uluhiyah, Tuhan satu itu. Sifat rububiyah pula bagaimana? Rububiyahnya pula ialah sifat mentadbir, mengurus cara, menjaga,
memelihara, mengasuh, mendidik sekalian alam yang telah diciptakan, iaitu dengan mengadakan segala keperluan yang dihajati oleh wujud tiap-tiap satu, mengatur, menyusun undang-undang, peraturan, kesuburan, perkembangan, kesempurnaan masing-masing, serta menyatakan, menunjukkan hukum-hukum halal, haram, sah, batal untuk kebaikan jasmani dan kebahagiaan ruhani manusia. Itu tauhid rububiyah, sifat rububiyah. Mentadbir, menyusun, mengatur, mendidik, telah cipta malam, siang, langit, bumi, termasuk kita. Dulu kita kecil, besar, tua, dah tua, tak ada muda dah. Siapa yang ini? Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita setik duduk dalam perut ibu, duduk dalam perut ibu. Bila lahir ke dunia, Allah lihat luas, macam-macam. Jadi dari semasa ke semasa kita ini, daripada bayi, budak, kecil, tua, jangan sampai meninggal dunia, siapa yang mengurus ini semua? Ialah Allah. Itulah dikatakan rububiyah, mengatur, menyusun kita. Oleh sebab itulah bila kita tahu begitu, kita jauhkan daripada syirik kafir, buat sesuatu nak bagi orang lihat. Itu riya. Contoh, semayang banyak, cerita ke orang pula. Contoh, bangkit malam, dia buat, tapi tak selesa, cakap macam-macam. Riya adalah satu sifat yang tak boleh ada kepada orang beriman. Sebab itu kita dengan Allah, rububiyah Allah ini, kita kaitkan lillahi ta'ala. Buat apa? Niat lillahi ta'ala. Sembahyang lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Sedekah lillahi ta'ala. Semua itu keikhlasan Allah, tuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang kita nak bersihkan hati kita daripada syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik jali itu nampak, tak nampaklah, tapi syirik khafi ini. Ya. Bagaimana kalau kita apa tu, nak buangkan penyakit begini? Bagaimana? Nak mari tadi saya tengok satu hadis. Di mana ada hadis rawah Bukhari, Muslim ni, tak jumpa di mana dengan ini. Cuma begini kesimpulan, kita nak mengelakkan daripada syirik kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya setiap hari kita orang beriman sembahyang 5 waktu dengan ikhlas, tulus ikhlas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi kata seolah-olah orang itu mandi 5 kali sehari.
5 kali sehari. Sahabat soal Nabi, ada kotor kah? Nabi kata, memang ada sedikit sebanyak kekotoran. Bila mandi 5 kali sehari, pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali, masuk matahari sekali mandi, dan lepas tu contohnya isyak ini, masa panjang mandi pula sekali. Seolah-olah tubuh orang itu bersih, tak ada apa. Apa yang kita terlibat sedikit sebanyak, kita sembahyang subuh, sebelum tu terhapus. Bangkit contohnya 2-3-4 jam, masuk zuhur pula, sembahyang zuhur habis. Seolah mandi, Nabi kata seolah-olah mandi di kolam. Di hadapan rumah dia ada kolam mandi. Mandi tiap hari 5 kali. Oleh sebab itulah kita, insya-Allah sembahyanglah dengan sungguh-sungguh. Ajarlah anak-anak kita sembahyang dengan tulus ikhlas. Ikhlas itu 5 kali sehari malam. Tak buat sunat pun tak apa lagi. Sebab anak budak, biarlah sembahyang dengan tulus ikhlas. Bila dah sembahyang dengan tulus ikhlas, bersih kita, lepas sembahyang tu kita baca lagi apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya Allah nilai besar pahala yang kita sebut itu. Apatah lagi, 5 waktu dah kita cukup sembahyang dah, duk mandi dah, pagi, tengah hari, petang, malam. Tambah lagi sembahyang sunat rawatib. Sunat sebelum subuh, sunat fajar tu, itu amat-amat penting. Ulama kata sembahyanglah. Kemudian kalau boleh, lepas sembahyang subuh 2 rakaat itu baca Alam Nasrah, baca Alam Tarakai, rakaat 2 selepas Fatihah. Kemudian duduk tak sampai 5 minit, baca Fatihah 41 kali. Baca Fatihah 41 kali. Cubalah istiqamah, tengok 40 hari amalkan. InsyaAllah hidayah Allah tunjuk pada kita. Kita rasa gemar nak beribadat, nak gemar nak baca Quran, tak mau cakap huduh. InsyaAllah semaya subuh, sebelum subuh tu, lepas tu baca Fatihah 41 kali, 40 hari. Itu ada dicatat dalam kitab lama ulama-ulama dulu. So, kalau orang kita Fatihah 41 kali banyak, tak sampai 5 minit. 4 minit, 5 minitnya baca bismillah. Alhamdulillah. Ya. Tu maknanya kita nak jauh daripada dosa. Sebab kita akan mati. Mati bila? Wallahu a'lam. Dia tak beritahu mati bila. Tetapi mati, tetap mati. Oleh sebab itu, ini satu lagi. Hadis juga, tapi saya tak jumpa. Kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita di dunia 2.
selamat di akhirat 3. Apa 2 di dunia? 1, sehat, kita boleh sembahyang dengan tepat, cukup. 1. Yang kedua, mati dalam hal keadaan husnul khatim, dalam kalimah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis 2 ni ya di dunia ni. Bila selamat 2 ni, sembahyang tak tinggal, dengan tulus ikhlas, serah kepada Allah, dan sampai mati pun Allah tak payah orang nak ajar la ilallah. Senang hati rasa berpeluh tu. Sebab masa tu wa iza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila roh duduk di halkum, anak cucu dah tengok, tak buat apa, sedangkan Allah bersama. Wa iza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Duk tengok, nak buat apa tak boleh lah. Habis mati. Masuk dalam alam barzakh, dalam kubur. Berapa lama? Wallahu a'lam, tak tahu. Ini pun masalah ni. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in dulu, mati hidup semula ni, orang tak percaya. Tak percaya masa tu, kumpulan tak percaya. Yahudi, Nasara ni. Bila mati situ, kita menghadapi 3 perkara. Yang pertama, syafaat. Syafaat asy-syafa'atul uzma. Ini sebut syafaat. Syafaat yang besar. Siapa yang boleh syafaat yang besar ni? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni duk panah ni, duk peluh ni, macam-macam ni, banyak manusia daripada Adam sampai tak tahu berapa banyak manusia ni. Anak pinak tak tahu di mana. Jadi yang kita nak tumpangnya ialah amalan sembahyang tadi. Pada tadanya ni, buat baik, baca Quran. Maknanya baiklah yang kita kenal Allah ni. Kita nak kenal Allah ni. Bila syafaat itu, Allah beri mandat kepada Nabi, syafaat asy-syafa'atul uzma. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa tak bolehlah nak bagi syafaat, nak mencepatkan kiraan duduk di tengah padang pasir, di tengah pada mahsyar, pada mahsyar itu. Nabi seorang yang boleh. Bila cepat masuk, nak titi sirat tu. Titi sirat tu pun ashabul yamin wa ashabul shimal, yang kita yang manusia terima bitaqah, satu buku di sebelah kanan, dia tengok bendanya baik, nak timbang lagi. Bila timbang-timbang tak cukup, berat je jahat, ada yang baik. Nabi syafaat lagi, ambil seruban dia letak di atas tu, berat kaklah baik. Alhamdulillah, boleh berjalan terus. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala arah kepada malaikat, suruh cari umat Nabi Muhammad yang mati dalam kalimah syahadah la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duduk dalam neraka ni. Neraka yang lama mana? Wallahu a'lam, tak tahu tak. Kalau disebut dalam Quran, sehari apa tu?
sehari di padang mahsyar 1000 tahun di dunia. Itu lamanya. Satu hari di padang mahsyar itu 1000 tahun. Jadi Allah arah pada mereka supaya ambil orang yang dalam neraka tu balik masuk syurga. Bila pergi masuk syurga, ditulis di dahi ni ahli neraka. Bila pergi di depan syurga, orang yang keluar daripada neraka tadi, ahli neraka tadi, yang syafaat yang Allah arah mereka tadi, pergi gelak ketawa ahli-ahli syurga. Kenapa ahli neraka mari nak masuk syurga ni? Malu situ pula. Patah balik. Cari kumpulan cari Nabi, minta syafaat, hapuskan ahli neraka. Nabi pun bagi syafaat, hapus, boleh masuk syurga. Bila masuk syurga yang ketiga, sekarang kita tak boleh lihat Zat yang Maha Kuasa, tapi Allah boleh menjelma di dalam syurga besok. Nak lihat Zat yang Maha Kuasa, yang Allah Maha Kuasa hari ini, yang ada hari ini, boleh lihat di syurga. Hari ini Nabi sendiri, Nabi Musa lihat, tak boleh nak cerita kepada makhluk. Sehingga Nabi Musa di Tur Sina tu minta nak lihat bukit Tur Sina, pingsan, cahaya, bercahaya, bangkit tak tahu apa, pergi jumpa dengan saudara dia Harun. Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, di atas sekali, mereka tak sampai, berjumpa dengan Allah, turun, tak boleh nak cerita betul gambaran mana-mana. Tetapi insya-Allah besok di hari akhirat masuk syurga, di sana insya-Allah boleh lihat, boleh menjelmakan Zat yang Maha Kuasa. Itu harapan kita. Ya, kita kena sungguhlah Allah ni. Hari ini disuruh kita kenal ni, beriman pada Allah ni, sebab kita nak bekalkan untuk kita di padang mahsyar esok. Kita tak mati dah. Umurnya 30, muda remaja, tak ada tua dah. Semua ada begitulah kita. Hari ini di dunia kita budak, muda, tua, habis tak ada. Sama ada kita sedar ataupun tidak, maka inilah keadaan kita manusia di atas dunia ini. Kita akan mati. Orang pangkat tinggi pun mati, kaya pun mati, siapa pun mati, semua mati. Tak ada. Itulah kalau kita umur dah 60-70 tu, patah balik tengok, Allah, kawan-kawan kita dah tak ada dah. Kita ada lagi, alhamdulillah. Anak 77 lah. Umur 77 lah. Tengok kawan-kawan tengok. Banyak lah. Macam kita kata di sekolah teknik, dulu di sekolah teknik, Cik Kadir Mahidin dah meninggal lah, tak ada lah. Satu daripada ini lah. Allah jaga lagi, alhamdulillah. Nabi Muhammad 63 ya. Abu Bakar 64. Umat Nabi Muhammad tak banyak umur, tapi dah Allah bagi dah 70, 80, 90 pun tak meninggal lagi. Alhamdulillah, Tuhan bagi cabaran tu. Bila umur panjang, mana ingatlah bahwasanya mengenal Allah, beriman pada Allah ini, satu masa dia akan ambil dan akan melihat kita tu. Begitu semua kita. Anak bercerita begini bukanlah masalah kita di dininya tak suruh kita bekerja, disuruh kita bekerja sungguh-sungguh
Tapi ingat mati. Dah ada mengatakan ingat mati. Kita mati ini satu daripadanya menambah iman kita. Dua keadaan kita menghadapi. Pertama, senyap. Yang kedua, bersuara. Apa yang bersuara? Baca Quran, berzikir, bertasbih, baca Quran. Itu bersuara. Yang senyap, mati, habis, tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis sekali. Tengok apa nama ni? Kita. Maka siapa yang menganggap bahawa mana-mana satu daripada sifat-sifat itu, muka surat 187 itu, ada pada suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, nescaya ia telah melakukan syirik dengan Allah, walaupun ia pada masa itu masih beriman pada Allah. Tentang ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 106. Maksudnya, meskipun kebanyakan mereka beriman kepada Allah, dalam pada itu mereka tidak sunyi dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini maknanya syirik khafi, syirik yang tak nampak, yang kita buat tak nampak, yang manusia buat tak nampak. Dengan itu nyatalah amat buruknya seorang mendewa-dewakan sebarang makhluk dengan mengasihinya, menurut perintahnya, sebagaimana ia mencintai, mentaati Allah, atau meminta, mengharapkan hasil suatu hajat dari sesuatu makhluk, atau dengan sesuatu cara, kecuali setelah diketahui bahawa makhluk atau cara yang tersebut diharuskan oleh Allah bagi seorang menggunakannya sebagai jalan, sebab atau alat untuk menjayakan maksudnya. Demikian jugalah amatlah salah menerima sebarang undang-undang, peraturan, hukum hakam yang diadakan oleh lain daripada Allah, kecuali sekadar berdasarkan aturan, kenyataan, pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tu ya. Amat salah mereka sebarang undang-undang, peraturan tu atau hukum hakam yang diadakan oleh lain daripada Allah, kecuali sekadar yang berdasarkan pada aturan, kenyataan atau pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membawa peraturan hidup kita berakhlak mulia, disuruh baca bismillah, disuruh baca ayat kursi. Semua itu berpandu kepada ajaran-ajaran Nabi. Itu bagus. Nak balik, katanya ada hadis mengatakan nak balik ke rumah tu, nak masuk ke rumah bagi salam. Sebelum masuk tu baca qul huwallah, baca ayat kursi. Itu tidak jadi syirik. Nak tidur, baca qul huwallah 3 kali, baca qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu sekali, lepas tu tadah tangan, sapuh. Itu hadis, tak ada apa. Itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi syirik. Ayat kursi, satu ayat yang tinggi nilainya, sehingga ulama disebut sini berkaitan dengan ayat kursi ini menjadi pendinding pagar rumah ataupun pagar pejabat. Bagaimana?
supaya pencuri masuk. Bila termasuk, tersekat, tidak boleh keluar, menimbulkan macam-macam masalah, sehingga ia tidak boleh ke mana-mana, duduk situ. Masuk petang hingga sampai pagi, tak boleh pindah mana. Ini berlaku. Ini amalan bagaimana? Anak tulis ini. Dan boleh kita buat. Yang pertama, menjadi pagar rumah atau pagar pejabat kita. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali. Yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu kali. Kemudian yang ketiga, lepas selawat, baca ayat kursi. Ayat kursi. Hingga sampai wahwal aliyul azim. Satu kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Satu kali. Kalau boleh ulangkan, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak lemah menjaga langit bumi ini. Ya'uduhu hifdzuhuma, dua langit bumi itu. Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah itu Maha Tinggi, Maha Kuasa. Satu kali baca, ya. Kemudian yang keempat, baca surah Yasin. Daripada ayat 1 hingga sampai ayat ke-9. Ayat 1 Yasin sampai ayat 9. Al-Quranul Hakim. Yang kedua. Yang ketiga, innaka laminal mursalin. Yang keempat, ala siratal mustaqim. Yang kelima, tanzilul azizur rahim. Yang keenam, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang ketujuh, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Yang ke-8, inna ja'alna fi a'naqim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Yang ke-10, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang ke-9 itu kan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di belakang pendinding, di depan pendinding, dan Allah fahum, mereka itu tak nampak. Yang orang beramal ni. Kemudian yang kelima, apa yang kita nak buat? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi ulama wali beramalkan 5 ayat ni, 5 perkara begini, jadi sungguh ada berlaku di petani, di tempat Syekh apa namanya, Syekh Daud Patani. Dan Syekh Daud Patani itu satu-satu wali duduk di Mekah. Keluarga di rumah di petani masak, dia boleh balik makan. Itu Allah yang Maha Kuasa. Dan wali juga di petani ini, dia amalkan kelimah 45 ni, maka masuk petang hingga sampai pagi tak boleh keluar. Itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada cerita lagi. Baca ayat kursi saja, tak mengikut susunnya tu. Pedagang, dia pedagang duduk di tengah padang pasir, dia baca ayat kursi dengan tulus ikhlas. Baca. Penyamun 2-3 orang ni nak sambung, pergi tak boleh masuk. Tempat lain dia baca juga, pergi tak boleh masuk.
Yang ketiga kali, pergi ke tempat tu tak boleh masuk juga. Dia tanya, apa yang kamu buat? Jawab saudagar itu kata, aku baca surah ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Itu hebat amalan ayat kursi. Amalan begini bukan syirik ini. Ini kita yakin dengan Allah yang Maha Kuasa, yang memberi apa yang kita amalkan, serah pada Allah. Sebab di akhir tu bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Yang kelima tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan melainkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Cubalah, amalkanlah. Kita sama-sama buat. Insya-Allah kita akan boleh lihat apa namanya, hikmah ataupun hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Okey. Jadi kesimpulan hadis yang kita baca ni, satu hadis kan, mengingatkan manusia daripada terjerumus ke dalam sebarang i'tikad atau perbuatan syirik supaya terselamat dari balasan buruk yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bila syirik, maknanya tak ada harapanlah kita di hari akhirat esok di padang mahsyar. Terutama sekali orang kafir lah. Macam orang kita yang mati dengan Islam, ia tidak menafikan solat dan sebagainya, mati dalam kalimah syahadah, walaupun masuk neraka, insya-Allah Tuhan kuasa boleh ambil keluar balik. Tapi nakkah kita begitu? Tak nak. Tak mau. Wal iyadzubillah. Masuk neraka. Sebab sebutir batu dalam neraka tu jatuh ke bumi, hangus. Siapa yang begitu? Itu ada hadis. Sebiji batu neraka jatuh di atas bumi, hangus bumi, panas. Itu panas api neraka ya. Sebab itu kita sebut sangat pas sembahyang itu, Allahumma ajirna nana, Allahumma ajirna nana, Allahumma ajirna. Bacalah 10 kali, 7 kali. Mintalah jauh api neraka. Allahumma ajirna nana, Allahumma ajirna. Artinya minta jauh daripada panas api neraka. Ya. Dan banyak-banyaklah minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Panas aku minta daripada Allah redha kita ini dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubika min sakhatika wa tak mau api neraka. Itu. Ana rasa tadi dululah kita sudahi dengan tazkirah kafarah dan baca ayat awal asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taqabbal wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badanna. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afiyatan wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.